Assalamualaikum semua. Selamat bersua kembali dengan Cikgu Hayati. Baiklah, untuk pembelajaran sains tahun 4 pada kali ini, Cikgu akan sentuh tema sains hayat iaitu tajuk 4.0 tentang tumbuhan. Manakala kita akan fokus kepada standard kandungan 4.1 iaitu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Standard pembelajaran pula 4.1.1 menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Dan 4.1.2 menghubung kait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan. Baiklah, murid semua dah bersedia nak belajar? Okey, cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks serta buku catatan. Jom kita belajar sekarang. Baik, sila buka buku teks kamu pada muka surat 69. Baik, cuba perhatikan gambar yang diberikan, iaitu tentang teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang dapat kamu perhatikan di kebun sayur ini? Baik, cuba perhatikan sini. Wah, banyaknya buah labu, kata Datuk si teruni. Baik, mengapakah bahagian pokok ini melilit pada kayu? Cuba kamu perhatikan. Pokok sayur ini melilit ke atas pada kayu. Ini mungkin buah apa ni? Timun. Okey, buah timun dia melilit pada kayu. Kenapa nak ke atas? Kenapa tidak di bawah sahaja? Okey, kita akan cari jawapannya sebentar nanti. Baiklah murid, kita seperti mana kita tahu bahawa manusia dan haiwan akan bergerak balas terhadap rangsangan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. Apakah yang dikatakan rangsangan-rangsangan ini? Okey, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan tumbuhan terhadap air, graviti, cahaya dan sentuhan. Baiklah, cuba kamu perhatikan gambar-gambar ini. Okey, kita ada tumbuh-tumbuhan di sini dan cuba perhatikan bahagian akar. Okey, bahagian akar tumbuh-tumbuhan ini berada di mana? Ya, berada di bahagian dalam tanah. Okey, jadi bahagian-bahagian akar ini, kalau kita perhatikan, dia akan bergerak balas terhadap, merupakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Apakah maksud tarikan graviti? Graviti ini bermaksud semua benda, semua objek akan menuju ke bawah. Okey, dia akan pergi ke bahagian bumi. Okey, dia akan turun ke bumi. Jadi semua tumbuh-tumbuhan akan bergerak ke arah bumi lah bahagian akar dia. Begitu juga kalau sekiranya kamu melambung apa-apa objek, ke mana arah perginya objek itu? Mestilah ke bawah. Okey, kamu lambung bola ke atas contohnya, bola itu akan turun ke bawah. Bermaksud bola itu bergerak balas terhadap rangsangan graviti. Okey, baik kita perhatikan. Ada ke akar tumbuhan yang bergerak ke atas? Okey, dah tentu tidak ada sebab semua akar tumbuhan ini akan bergerak balas terhadap graviti, iaitu dia akan menghala ke bahagian bawah, ke bumi lah. Okey, dan juga bahagian akar ini akan sentiasa mencari air. Okey, di mana ada air, di situlah akar ni akan bergerak. Okey, dia akan mencari air. Contoh di sini kita tengok air ada di sebelah sini, jadi kebanyakan akar-akar ini akan pergi ke sebelah sini. Okey, cuba perhatikan gambar ni. Okey, manakala pokok ni, mungkin pokok ni akan menerima air keseluruhan, menyebabkan akar dia bergerak balas ke graviti ke bawah ni. Okey, dan mencari air di bahagian dalam tanah. Kenapa dia perlu bergerak balas terhadap air? Kenapa? Sebab
air ini merupakan sumber asas untuk tumbuhan hidup. Okey, bayangkan sekiranya tiada air, apa yang berlaku pada tumbuhan? Sudah tentu tumbuhan ini akan mati. Jadi, tumbuh-tumbuhan ini perlu bergerak balas terhadap air untuk meneruskan hidup. Okay, sebab ini adalah keperluan asas tumbuhan. Okey, baik. Faham setakat itu Okay, kita tengok slide seterusnya. Baik, cuba perhatikan gambar-gambar ini. Okey, kalau tadi kita dah belajar bahawa tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan graviti dan juga rangsangan air, iaitu bahagian akarnya. Okey, sekarang kita tengok bahagian daun dan juga bahagian pucuk. Apakah rangsangan bagi bahagian-bahagian ini? Okey, kalau kita perhatikan, tumbuhan ini contohnya pokok yang ada pada pokok lain, dia menumpang pada pokok lain, dia akan bergerak ke atas. Dia akan naik ke atas. Begitu begitu juga dengan pokok tanduk rusa. Kenapa dia perlu menumpang pada pokok-pokok lain? Okey. Kenapa dia tidak boleh tumbuh sendiri-sendiri? Okey, sebab pokok-pokok ini, oleh kerana dia berada di bahagian bawah, dia perlulah duduk pada pokok lain, menumpang pada pokok lain. Tujuan dia untuk mendapatkan cahaya matahari. Baik, pokok-pokok memanjat ini pun sama. Dia perlu berusaha untuk naik ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi bahagian pucuk-pucuk ni akan sentiasa menghala ke atas untuk mencari cahaya matahari. Sebab cahaya matahari ini pun merupakan keperluan asas tumbuhan untuk terus hidup dan penting untuk menjalani proses fotosintesis. Baik, yang akan bergerak balas terhadap rangsangan cahaya matahari ialah bahagian pucuk-pucuk pokok dan juga bahagian-bahagian daun. Okay, bahagian daun ini akan sentiasa bergerak ke arah cahaya matahari. Okay, bayangkan sekiranya bahagian ini kamu tutup dengan sebarang benda ataupun penutup yang menghalang dia mendapat cahaya matahari, lama-lama apa yang berlaku pada daun ini? Okay, dia akan menjadi warna kekuningan layu. Okay, sebab dia tidak mendapat cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini penting untuk tumbuhan menjalani proses fotosintesis. Okay, sebab dia merupakan keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Okey, cuba lihat gambar-gambar ini. Okey, video-video ini menunjukkan bahawa tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Inilah pokok semalu. Okey, pernah jumpa pokok semalu? Okey, inilah pokok semalu. Sini pohon yang berduri. Apabila kamu menyentuh daun pokok semalu ini, daun ini akan mengucup. Okey, dia akan mengucup. Bukanlah disebabkan dia malu. Okey, ini sebab dia bergerak balas terhadap sentuhan. Begitu juga dengan pokok perangkap lalat Venus. Okey, cuba perhatikan. Apabila ada serangga masuk ke dalam tumbuhan ini, secara automatik dia akan tertutup. Okey, dia tertutup. Bukanlah dia makan lalat tu. Okey, tumbuhan ini tidak makan lalat. Tetapi dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, jadi kesimpulan daripada sesi pembelajaran kita pada kali ini ialah tumbuhan akan bergerak balas terhadap rangsangan air, graviti, cahaya matahari dan juga sentuhan. Baiklah murid, sebagai tugasan kamu untuk menguji kefahaman kamu, cikgu mohon, cikgu minta kamu lukiskan tumbuhan seperti rajah di sebelah. Lukis macam ni. Dan labelkan bahagian-bahagian tumbuhan yang bergerak balas. Kamu label lah, tarik. Apa nama bahagian-bahagian tersebut? Dan apakah gerak balas ataupun rangsangan telah kita belajar sebentar tadi. Okey, contoh, cikgu bagi contoh, kamu tarik ni. Okey, ini ialah bahagian akar. Okey, bahagian akar, apakah rangsangan akar? Iaitu air. Jadi bahagian-bahagian lain bolehlah kamu labelkan dalam buku latihan kamu. Okey, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapat menerima
input ataupun isi pelajaran cikgu sampaikan pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi pengajaran ya. Selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me